Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Nama kita Al-Mu'tamad Fiqh Mazhab Syafi'i. Al-Faslu Sabi' Ashar, fasal yang ke-17, Salatul Istisqa, salat minta hujan. Bila kita nak minta hujan, bila kemarau panjang, tak turun-turun hujan, maka kita kena minta dengan Allah supaya hujan diturunkan. Yang pertama, ta'riful istisqa wa masyru'iyatuh. Ta'rif, definisi istisqa dan dalil pensyariatannya. Kita nak buat satu ibadat, kita nak buat satu perkara, biar ada dalil. Sandaran yang kita nak buat itu daripada Nabi SAW, atau dalil yang pertama yang besar sekali daripada Al-Quranul Karim. Itu dia panggil sumber hukum di sisi Ahlus Sunnah. Yang pertama Al-Quran, diikuti dengan sunnah Nabi SAW, kemudian ijma' dan qiyas. Yang pertama sekali kita kena tengok Quran. Baik. Ta'rif al-istisqa lughatan. Makna istisqa pada bahasa iaitulah talabus suqya, minta turun hujan. Talabu as-suqya. Wa yuqalu saqa wa asqa bimakna wahid, wa qila saqa nawalahu liyashrab, wa asqa ja'ala lahu suqya. Itu bahasa Arab tu. Dalam terjemahan dia pakai buang terus lalu. Kalau tidak ada peningnya, itu dia panggil perbahasan dari sudut bahasa. Al-istisqa syar'an. Definisi istisqa menurut istilah syarak. Apa dia? Su'alullah ta'ala an yasqi ibadahu inda hajatihim. Iaitu permintaan kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar menurunkan hujan kepada hamba-Nya ketika keperluan mereka kepada air. Mana ada manusia tak perlu kepada air, kan? Manusia ni dia sendiri termari daripada air, maka dia sangat memerlukan kepada air. Cuma kadang-kadang air sudah ada waktunya air kering, tak ada. Telaga kering, sungai kering, hujan tak turun. Maka ketika itulah kita kena minta hujan. Orang di Malaysia ni nak minta hujan ke minta berhenti hujan? Terbalik pula. Dah, hujan selalu. Kalau tidak pagi petang, ataupun tengah malam hujan. Macam banjir kadang-kadang mari. Oh, hujan lebat. Jadi kita orang Malaysia ni kadang-kadang ada juga waktu dia kemarau sikit, maka kita perlu solat istisqa. Tapi pengalaman duduk di negara Arab, duduk di Madinah khasnya, dia mesti minta hujan 3 kali sampai 5 kali setahun. Solat istisqa, minta hujan. Bila hujan lambat turun, rakyat dia yang duduk di badui, ia tinggal di padang pasir, dia akan mengadu kepada sultan, pada raja dia. Maka tuanku Al-Malik dia panggil, raja dia panggil Malik, King, akan mengarahkan semua masjid-masjid di seluruh Arab Saudi mengadakan solat istisqa. Ini dia panggil sunnah. Wa syuri'at, tulis itu tanda tepi, tarikh disyariatkan solat ini bila? Tarikh disyariatkan, syuri'at salatul istisqa fi Ramadan sanata 60 minal hijrah.
Solat istisqa disyariatkan pada bulan Ramadan tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun yang ke-6 berlaku kemarau, orang minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengadakan minta hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan solat istisqa. Wal aslu fiha, asal dalil minta hujan ni mari daripada mana? Ialah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Mana bila hujan tu lama tak turun, masyarakat manusia ni akan jadi gelisah, resah, putus harap dari dia. Maka Allah Ta'ala yang turunkan hujan. Dan ingatlah dialah pengawal yang melimpahkan ihsannya, lagi yang maha terpuji sifatnya. Surah Asy-Syura ayat 28. Wa qawluhu ta'ala, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Ingat, kalau hujan tak turun, kita kena banyak istighfar, minta ampun dengan Allah. Sebab apa tak turun hujan? Sebab dosa-dosa kita. Sesungguhnya adalah Allah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, kamu minta ampun, solat istisqa, ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Surah Nuh ayat 10 dan juga ayat 11. Ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, 3 ayat dalil sini. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memohon supaya diberi air untuk kaumnya. Waktu dia berjalan di tengah padang pasir, dia panggil padang, dalam kitab lama ditulis padang pasir teh. Bukan nama dia teh. Dia sesak di padang pasir di Sina, Mesir. Dia berjalan petang, pusing tempat tu lah. Berapa tahun duduk pusing lagi tu. Allah Ta'ala denda Bani Israel sebab tak dengar kata. Jadi mereka ni minta air, Musa nak minta air, macam mana? Nabi Musa minta dengan Allah, Ya Rabbi, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancuklah dari batu itu 12 mata air. Ada yang mengatakan, dia kata batu yang dia pukul tu, batu yang buat lai kain dia dulu. Ingat, kan Nabi Musa tengah mandi, batu tu buat lai kain. Nabi Musa kejar satu kampung, Saubi hajaru, batu, kain aku tahu, batu lari, satu kampung pusing. Orang kampung tengok, Musa jalan tak pakai kain, kejar batu. Katanya batu itulah yang dipukul Nabi Musa, wallahu alam. Cerita panjang. Surah Al-Baqarah ayat 60. Maknanya dalil apa ni? Dalilnya wa izistasqa Musa, Nabi Musa minta dengan Allah nak air. Kita hamba Allah Ta'ala, bila mari musim kegawatan tidak ada air, maka kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kaedah kata wa syar'u man qablana syar'un lana idza warada fi syari'atina ma yuqarriruhu. Tulis itu. Kaedah kata, dan syariat sebelum kita, walaupun itu cerita Nabi Musa, syariat orang dulu, ia juga merupakan syariat kita
apabila datang takrir pengakuan dalam syariat kita. Mana Allah Ta'ala, Nabi kita akui minta hujan, maka syariat Nabi Musa dipakai di zaman kita ini. 3 dalil daripada Al-Quran. Sekarang ni kita berpindah kepada dalil As-Sunnah. Tulis tepi kita, dalil minas sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat istisqa. Tadi dalam sejarah kata bermula bila? Bermula Ramadan tahun yang ke-6 Hijrah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Zaid bin Asim. Jangan baca Asim, lah Asim. Sad. Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqa fa shalla rak'ataini jahara bil qira'ati fihima wa hawwala ridaahu wastasqa. Kata di Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju ke tempat solat untuk mengerjakan solat istisqa, iaitulah sembahyang minta hujan. Di mana musalla tu? Selalu dah anda cerita dah. Dia panggil musalla al-istisqa, sama dengan musalla al-Eid. Orang pergi Madinah, kita duduk di pintu Babus Salam, tengok sebelah kanan kita tu ke depan. Belah kanan nampak masjid ada kubah. Kubah banyak tu. Itu dia panggil Masjid Ghamamah ataupun dia panggil Masjid Musalla. Maka Nabi kita pergi keluar ke padang, dia pergi tempat musalla tu, musalla al-Eid. Baginda mengerjakan solat 2 rakaat dengan menguatkan bacaan. Jelas hadis ni tak payah cakap banyak. Tak macam maya gerhana mari ada khilaf-khilaf. Ada kata semaya gerhana tengah hari kena perlahan, maya gerhana bulan boleh kuat. Yang ni jahara bil qiraati fihima, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan bacaannya dalam 2 rakaat tersebut. Sesar, tak ada orang bicara. Wa hawwala ridaahu wastasqa, dan memakai selendangnya secara terbalik dan minta diturunkan hujan. Maka Nabi kita selimut kain dia. Sudah dia semaya, dia pusing kain ni, kain ridak ni, ridak kain macam kain selimut. Kain kita pakai atas bau tu. Itu pusing ke kanan ke kiri, atas bawah boleh. Nak menunjukkan kita yang sangat berhajat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Wa ani ibn Abbas, dalil yang kedua tanda. Dalil yang kedua daripada sunnah. Wa ani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu keluar dengan tawadhu'. Kharaja Rasulullah sallallahu mutawadhi'an. Tawadhu', merendah diri dia. Mutabazzilan, memakai pakaian lusuh, pakai yang lama-lama, jangan pakai baju comel lagi macam lagi solat raya lah. Mutarassilan, khusyuk, berjalannya. Mutadarri'an, dan berdoa dengan tadarru', dengan penuh merendah diri. Fa shalla kama yusalli al-Eid, lalu baginda mengerjakan solat seperti mengerjakan solat hari raya. Dia solat hari raya tu kan mudah dia bagi dia. Dalil ijma', tulis dalil yang ketiga dipanggil ijma' ulama, dan kaum muslimin telah berijma' di atas yang demikian. Mana ijma' mana sepakat bersetuju di atas perkara yang demikian. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang kedua, dia panggil hukmuha wa sababuha. Hukum solat minta hujan dan sebab-sebab dia. Apakah sebab kita nak minta hujan ni? Mesti ada sebab. Tak akan minta tak ada sebab kan? Hukum dianya, salatul istisqa sunnatun muakkadatun li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Salat istisqa sunat muakkad, tidak wajib. Dia panggil sunat muakkad, mana sunat yang dituntut kita melakukannya. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya.
dan ia bukan wajib. Dah jadi sunat tak wajib. Walaysat wajibatun. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan solat fardu, lalu bersabda kepada Arabi yang bertanya tu, Nabi kata khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Hak mewajib kena buatnya 5 kali solat yang diwajibkan dalam sehari semalam. Baru ditanya lagi, hal alayya ghairuha, adakah kewajipan atasku selain daripada 5 ni? Ada lagi? Qala la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada, kecuali jika engkau ingin melakukan secara sukarela, iaitulah solat sunat. Maka 5 tu saja yang fardu, yang wajib, hak lain sunat. Termasuklah solat istisqa ini dia panggil solat yang sunat. Tapi level sunat dia panggil sunnatun muakkadatun, sunat yang kuat arahannya supaya kita buat. Itu dia panggil sunnah muakkadah. Kepada siapa? Tanda pelajar ni. Kepada siapa disunatkan itu? Wahia sunnatun alal muqimina fil muduni wal qura wal bawadi. Dan ia solat istisqa ini sunat dilakukan ke atas orang yang di bandar, mana orang di mukim, tidak musafir. Di bandar, orang kampung, dan orang badui duduk di pendalaman. Hak sebenarnya kalau zaman kita lah, yang perlu minta hujan ni orang bandar, orang kampung, bukan orang bandar, kan? Sebab orang bandar dia ada pai air. Pak kita ni kalau dalam kampung hak bukit tu tak apa pula, dia ada air tanduk pula kan. Ni anak ni interaksi dengan orang Arab, orang Badui di mana ada? Tengah pada pasir. Mana ada pai air pergi? Maka dia perlu kepada hujan. Bila sekali mari hujan, telaga dia pun ada air, kolam-kolam hak dia buat ada air kan. Anak tanya orang Badui, Syekh, apa gak musibut sangat minta hujan ni? Air banyak kat sini, kat Madinah ni. Air pahit tak pernah putus. Setakat anak duduk di Madinah ni banyak tahun, jarang putus air. Tak macam tempat kita. Tempat kita banyak kali juga kan, ketika-ketika dia tak putus. Orang Badui kata, tanda ni pengalaman Badui ni. Hak ni tak ada dalam buku ni, ada dalam kepala ya. Anak tanya, apa faedah minta hujan ni Syekh? Orang Badui, kenapa minta hujan? Arabi tu. Dia kata sekali hujan, mu nampak padang pasir tu pasir, rupanya pasir dia ni dia tak menyerap air, dia simpan air. Dia takut air tu air simpan. Kata berapa lama air tu tahan? Sekali turun hujan. Dia kata boleh 3 kali masak tembik air. Buah timun Cina tu 3 kali masak. Lama, itu dia guna air. Masya Allah, tabarakallah. Kita hadap bandar tak rasa apa, kan? Baik. Maka solat sunat ini disunat kepada orang bandar, orang kampung, orang pendalaman, orang badui, ke atas orang musafir sekalipun perjalanan pendek. Kalau kita tengah musafir, orang nak mari istisqa, kita solat. Kerana semua manusia ini sama di dalam keperluan kepada air dan hujan. Sama. Orang musafir ke tak musafir, nak air belaka, kan? Dan sunat bagi munfarid, kalau kita tak ada jumpa orang nak solat pun kita semaya seorang, sunat. Kecuali khutbah. Khutbah tak adalah. Nak khutbah siapa? Mai seorang. Lepas kita solat kita bangun, ittaqullah. Mu ni kacak dengan siapa dia kata. Tak adalah dia. Kita sunat solat. Khutbah tak ada orang nak dengar, tak payah. Sebab apa kita kena solat? Ketika mana nak solat? Tanda itu. Waktu nak solatnya bila? Sebab ketika keperluan air. Yang demikian, nak solat itu bila? Ketika terputusnya air. Atau air tidak mencukupi. Atau ada air masin. Atau menginginkan tambahan untuk kegunaan. Atau untuk menakung air hujan, atau kekeringan sumber air,
dan ia hilang dengan hilangnya sebab itu. Manakala air dah ada, tak payahlah. Sebab nak solat istisqa apa, air banyak. Tengah banjir solat istisqa. Pening kepala dia ni. Tidak solat istisqa, solat berhenti hujan ketika itu, kan? Maka bila tidak ada sebab, tak ada lagi solat ini. Seperti turunnya hujan atau mengalirnya air sungai. Kalau air mari dah, tak payah istisqa. Kita istisqa ni waktu tidak ada air. Sekiranya air terputus dari satu puak kumpulan orang muslimin dan mereka memerlukan air, macam nak buat? Maka orang yang tidak memerlukan air boleh minta hujan untuk orang yang memerlukan air. Contohnya, tadi ana bagi tahu, pihak kerajaan ni biasa dia akan isytihar semua tempat. Orang Mekah, orang Madinah, orang Riyadh, solat istisqa belaka. Mungkin kawasan kita ni ada air, kawasan lain tu hok kering, kita kena solat juga. Sebab apa? Ni, kita kena solat juga meminta supaya Allah turunkan hujan di tempat yang diperlukan itu. Jangan sombong kita, tempat saya air banyak, buat apa solat? Kita solat untuk mereka, untuk orang tu. Dan meminta tambahan untuk dirinya. Kita minta juga Allah Ta'ala buat hantar bagi hujan untuk stok air di kampung kita. Kerana kaum mukminin bagaikan satu anggota, apabila sebahagiannya sakit maka seluruhnya anggota turut merasakannya. Jangan rasa saya tak ada kena mana boleh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun kullama da'a li akhihi qala al malakul muwakkal amin walaka bimisli zalik. Ini penting ni, tanda pelajar-pelajar. Tulis tepi kita, doa kepada saudaranya. Ni tengok hadis. Doa orang Islam untuk saudaranya secara gaib mustajab. Amal secara gaib, secara orang tak tahu. Kita jangan beritahu kepada siapa dia. Kepada siapa? Kepada kawan kita, kita doa dengan dia, tak perlu. Itu yang panggil gaib. Mana orang itu tak tahu, tapi kita doa untuk dia. Dia sakit kau, dia susah kau, dia masalah, kita doa, ya Rabbi sembuhlah penyakit saudara aku tu. Ya Rabbi berilah kesenangan kepada dia. Ya Rabbi, mana kita berdoa untuk mereka. Walaupun dia tak suruh, tak perlu suruh sebenarnya doa ni. Kita sayang pada orang tu, kita doa lah untuk dia. Ni doa kita ni, kadah lah orang tu susah, kita nak doa ke dia ambil duit pula. Jangan. Pelajar-pelajar, belajarlah kita membantu saudara kita. Contohnya ada orang sakit, mari jumpa awak. Ustaz, imam, saya sakit, tolonglah doa dengan saya, ambil duit 50. Jangan ambil duit. Dia sakit, mungkin ambil duit dia pula buat apa? Tapi kalau dia kaya raya, dia nak sedekah, tak apa. Ni orang tu dah tersepit, kita pergi himpit pula. Nanya. Tengok Nabi kata apa? Doa seseorang Islam untuk saudaranya secara gaib itu mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan untuk mengaminkan doanya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat berkata walaka bimisli zalik, dan bagimu seperti itu juga. Tulis itu. Malaikat amin, malaikat kata walaka bimisli zalik, kamu dapat seperti itu juga. Untung kita. Contohnya kalau kita sakit, kita doa, ya Rabbi sembuhlah saudara aku tu. Kita doa dia, malaikat doa untuk kita. Untung ke tidak? Sangat untung. Hadis ni tanda, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lain. Tanda pelajar, doa kepada saudaranya secara sembunyi. Ni dah asyik duduk Facebook dah. Dia doa kau itu siap tulis Facebook. Saya dah doakan saudara kita. Ini nak menyohu kata orang. Nak mencari like, bukan mencari mustajab. Nak dengar satu cerita.
Cerita doa Zahril Ghaib ni. Cerita dianya, ada seorang ni, kawan dia tua dah, tak ada bini. Dia pun sial lah juga. Dah. Dekat-dekat waktu nak buka puasa, waktu mustajab doa, dia berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, saudara aku si mamak tu tak ada isteri, tolonglah bagi isteri yang solehah kepada dia. Oh, bini dia tengah masak, dengar suami hidup doa, mari dengan sodek mari, bang, jangan doa. Apa awak ni? Aku doa ke mamak tu. Kesian dia duduk seorang tak ada bini. Siapa dia masak dia untuk buka puasa? Bini dia kata, "La, no, jangan doa." Rupanya bini dia belajar doa ni. Kalau kita doa kau orang tu, malaikat kata apa? Walaka bimisli, mu boleh juga. Ni masalah dia. Manakala dia kata, "Ya Rabbi, bini kau orang tu," malaikat kata dia boleh juga. Bini dia kata jangan. Pandai-pandai nak doa kau orang tu. Jadi siapa dia nak doa kau orang lain lah. InsyaAllah boleh ke dia juga. Itu dia panggil fiqhud doa. Ada orang perempuan ni bijak dia. Baik, kita pergi pada doa kita. Jangan cara kau orang lain. Banyak masalah atas dunia ni kalau cara kau orang. Kan? Wa tu'adu. Sembahyang istisqa boleh diulangi 2 kali, 3 kali dan seterusnya jika belum turun hujan. Mana kita solat hari ni tak turun, duduk seminggu lagi istihar pula, solat istisqa minggu depan tak turun lagi, masih kemarau, doa lagi, jangan putus harap. Sehingga Allah menurunkan hujan kepada mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Yaqulu da'utullaha falam yustajab li. Doa seorang itu akan dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru nak suruh tu hati mau. Apalah Allah ni, aku doa dah berapa kali dah tak mustajab. Hari ni tak akan dikabulkan. Kita sudah sabar-sabar. Jangan terburu-buru menyebabkan dia berkata aku berdoa tapi tidak dikabulkan. Jangan. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa ghairuhum. Imam sepatutnya memintakan hujan bagi manusia ketika keperluan. Jika dia meninggalkannya maka dia meninggalkan sunnah. Tidak ada qada atasnya dan tidak ada kafarah. Dan rakyat mengerjakan solat istisqa untuk diri mereka. Mana kalau raja, pemerintah tak pandai, tak arah orang suruh solat, boleh je kita solat buat kita saja, tak apa. Solat individu tak apa. Tapi sepatutnya pemerintah dialah yang mengarahkan supaya semua masjid-masjid, imam-imam solat istisqa belaka. Pengalaman duduk di tanah haram, alhamdulillah. Mula-mula kita pergi, nampak sangat mustajab doa. Raja istihar, kita nak solat istisqa pada pagi Isnin. Sebab apa pagi Isnin? Pasal orang puasa gitu kan. Pagi Isnin istisqa. Masya Allah, hari Ahad gelap langit. Kita pergi kadang-kadang kita nak pergi istisqa tu hujan turun dah. Belum lagi solat dah turun. Lama-lama ada lain sikit. 2 kali minta hujan tak turun, 3 kali tak turun. Gitulah suasana. Keadaan berubah. Hujan berpayah nak turun. Tempat kita hari ni hujannya banyak, tapi air tidak ada. Betul ke tak? Ni banyak orang duk mengadu ni. Duk mengadu, tulis kat Facebook lah, siapa dalam parlimen, ahli-ahli wakil rakyat pakat duk cakap air tak cukup di tempat dia. Kita kata hujannya banyak, air tidak ada. Ini semua ni ibtila, ujian daripada Allah kepada kita. Sebab apa? Air hak Tuhan hantar mari, kita buang ke dalam parit. Nak tanya berapa orang hari ni yang tak ada air hujan turun untuk kegunaan rumah dia? Berapa orang? Nak basuh kaki pun tak ada. Nak jera pokok bunga pun tak ada. Duk tunggu air pahit sembuh. Apa salahnya kita ada tempat yang besar?
Kita ada bekas tangki air besar, tunggu air turun, kita ambil. Air tak boleh ustaz. Mari Kementerian Kesihatan cek ada nyamuk Aedes kena denda. Nyamuk Aedes tu kalau duduk terdedah ni kita tudunglah baik-baik. Kita gunalah air tu. Tapi tak ada manusia guna. Kita bimbang, takut kita ni termasuk di kalangan manusia sombong. Allah hantar mari air hujan, kita lepas ke parit. Kita tunggu manusia hantar air ke rumah kita. Akhir kali air tak mari. Kalau mari pun air berkarak. Nah, air warna kuning, patut pakat marah pula. Ingat. Di mana kawasan-kawasan yang bermasalah air, beli tangki besar. Beli tangki air besar. Hok beribu galon tu. Letak belakang rumah kita, disiap dengan tudung. Siap. Kalau hujan tu, jangan masuk lalu air. Masuk daun-daun, tunggu sekejap. Hujan boleh berapa minit, kita rasa jangka atak kita dah bersih. Masuk dia punya paip. Masuk dalam tangki air. Cukup. Sekali turun hujan seminggu tak habis air tu. Kita boleh masuk dalam tangki kita. Tapi tak ada sebiji. Berdiri pun tak ada air. Bila air tak ada kita mengamuk. Ini masalah. Allahu Akbar. Pasal itulah Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Jadi air hak Tuhan hantar mari kita lepas ke parit. Kita duduk tunggu air hak syarikat air hantar mari. Rugi kita. Kena ingat. Maka pihak pemerintah mesti menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas kalau rakyat tak cukup air kena istisqa, minta hujan. Istisqa minta hujan. Baiklah kita berpindah kepada anwa'ul istisqa. Jenis-jenis istisqa. Berapa jenis? Cara minta hujan berapa jenis? Istisqa yang dianjurkan ada 3 jenis. Bukan tidak jenis tu, baiki. Ada 3. Tulis. Ada 3 jenis. Salah satu anwa ada TIGA. Kitab kita ni memang salah banyak ni. Ni naskah yang dikeluar oleh Berlian Publication ni. Apa nama? Jasmine ni. Salah saja. Ada 3 jenis, bukan ada tidak jenis. Mana ada tidak? Yang pertama, al-adna, cara yang lebih rendah, mana lebih mudah sekali, iaitulah berdoa secara mutlak. Berdoa secara mutlak. Istisqa boleh dilakukan dengan berdoa saja. Kita berdoa, Ya Rabbi Allahumma asqina, Allahumma aghisna. Kaum muslimin dan muslimat boleh melakukan secara bersendirian dan berjamaah tanpa mengerjakan solat. Boleh. Tak payah maya, pakai doa saja. Dan bukan selepas solat. Tak payah maya, ataupun maya solat waktu kita boleh. Dalam masjid dan selainnya. Tak kira kita duduk mana pun kita doa. Ya Rabbi, hujan tak turun ni, minta turunkan. Dan sebaik-baiknya ialah doa yang dilakukan oleh ahlul khair, ahli-ahli ibadat, orang-orang yang soleh, orang yang wara'. Sebab lidah mereka lebih banyak menyebut nama Allah, maka bila dia berdoa lebih hampir kepada mustajab doa. Lebih hampir kepada mustajab doa. Itu dia panggil al-adna. Darjat yang paling simple sekali. Yang kedua al-awsat, secara sederhana pertengahannya macam mana? Al-doa fi salah wa ba'daha. Hak tadi mana-mana tepat. Cara yang kedua ni berdoa dalam solat dan selepas solat. Istisqa boleh dilakukan dengan berdoa dalam solat selepas rukuk pada rakaat yang terakhir. Dengar ni. Dia kata ba'da rukuk al-aratil akhir minas salawatil mafruḍah. Selawat sembahyang fardu, dan boleh dilakukan selepas sembahyang fardu dan sunat. Dalam khutbah Jumaat dan sebagainya. Boleh berlaku. Contohnya kita kata kita tengah sembahyang fardu, air tak ada. Maka lepas pada kita rokok yang terakhir, kita baca doa situ. Macam kita baca doa kunut. Kan? Kunut tu sebelum tahiyat, turun ke tahiyat akhir. Itu. Ataupun
kita berdoa lepas solat sunat, boleh. Atau selepas solat fardu, boleh juga. Ataupun dalam khutbah Jumaat, boleh juga. Kan pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi duk khutbah Jumaat. Ada sahabat mari, ya Rasulullah, halakatil amwal, abidah binasa, abidah pokok-pokok kering, kambing-kambing sudah lapar, tak ada susu. Nabi pun doa. Tengah doa khutbah, Nabi kata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunlah hujan. Apa jadi? Sahabat kata, kami keluar daripada masjid, hak mari tak ada cerah matahari, panas. Orang Kelantan kata panas ceceh. Nah, panas sungguh. Keluar daripada masjid, gelap langit, hujan turun. Itu mustajab doa Nabi. Seminggu hujan tak berhenti, turun hujan. Selak juga Badui tu, kata Rasulullah, doa sikitlah hujan. Dia minta hujan turun. Maknanya kalau lebat jadi banjir, tapi hujan tu turun dalam seminggu tu turun hujan. Minggu depan mari pula pakcik tu, ya Rasulullah, binasa habis dah pula, bangun batu ni tanaman kitanya tergelam air, bangunan berbahaya runtuh tenggelam. Nabi kita doa, ya Allah berhentikanlah hujan. Sahabat kata, kami keluar daripada masjid, langit cerah seperti tidak ada apa-apa. Subhanallah, itu doa Nabi mustajab. Dan doa orang lain itu mustajab tak mustajab, gitulah dua tu. Doa Nabi kita mustajab, Masya Allah, tabarakallah. Ini cara yang kedua. Manakala kita tak nak salat istisqa secara panggil ramai-ramai, memadailah dengan kita dalam doa kita masukkan. Dalam khutbah Jumaat contohnya, tengah kita doa khutbah, kita berkata angkat tangan. Dalam khutbah tidak ada doa, waktu doa tak angkat tangan. Tapi kalau kita istisqa, boleh kita angkat tangan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghais, wala taj'alna minal qanitin. Kita angkat tangan dalam khutbah. Baik, kita berpindah kepada al-akmal, cara yang paling sempurna, yang paling baiklah kau lain tu pun, tapi ini yang paling sempurna, iaitulah salatul istisqa. Kita kena solat minta hujan. Macam nak solat? Tengok ni. Solat istisqa minta hujan yang lebih sempurna dan lebih afdal, yang terbaik, ialah mengerjakan solat istisqa secara khusus. Biasanya kalau kita nak solat istisqa ni, kita kena isytihar dulu lah. Kita panggil orang. Pada hari Isnin pukul 8 pagi, mana lepas waktu larangan tu, kita akan berkumpul di Padang. Ni dalam siri yang seterusnya dia tulis tajuk dia At-ta'ahub li salatil istisqa. Persiapan untuk kita nak pergi sembahyang minta hujan tu ada berapa? Tengok dalam kitab kita ni ada 5 perkara. Tak sempat dah kali ni, kita akan sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah. Cuma maknanya kita isytihar solat istisqa secara khusus. Sudah sembahyang, kita berkhutbah selepasnya dan berdoa. Itu dipanggil lah khutbah. Lepas pada khutbah kita berdoa seperti yang akan ditafsilkan, yang kita akan perincikan. Maknanya dalam siri-siri yang akan datang ni, kita akan sebut cara-cara solat istisqa yang sempurna, bagaimana cara dia, bagaimana khutbah dia, dan apakah isi khutbah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Tuan Syekh kata akan diperincikan, mana akan didetailkan. Baik. Manakah dalil ni solat istisqa itu akmal? 5 rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat. Rawat Aisyah. Kerana berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
quhutul matar. Fa amara bim mimbar fa wudi'a lahu fil musalla. Aisyah kata manusia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tidak turun hujan. Ini satu. Maknanya rakyat kena mengadu kepada pemimpin pemerintah, beritahu dia, tuanku, hujan tidak turun. Tanaman-tanaman sudah kering. Hayawan-hayawan pun tak ada susu, tak cukup makan. Bila orang mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memerintahkan dibawa mimbar. Diadakan mimbar mana? Macam kita mimbar Nabi ni kecil, bukan macam ni besar. Dia panggil ambil macam tangga, 3 tangga naik mimbar tu. Bawa mimbar letak di mana? Pergi lalu diletakkan di musalla, ai musallal Eid, tempat Nabi solat raya tu, tempat istisqa. Di luar masjid. Sebab apa di luar masjid? Sebab kita nak terbuka, permohonan kita terbuka, menunjukkan kita tu orang panggil berhajat sangat kepada bantuan Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat kata ni dalam siri akan datang sebut, kena bawa juga kambing bawa pergi, kena bawa juga orang-orang susah bawa mari, nak tunjuk pada Allah. Tuhan tahu belaka, tapi nak tunjuk suasana ni kami sangat berhajat. Bukan kita je berhajat, kambing pun nak juga ni. Hayawan-hayawan. Cuma kita kena ingatlah kenapa, apakah sebab hujan tidak turun, sebab apa? Dia kata sebabnya, tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khamsun izabtulitun, 5 perkara apabila kamu diuji. Nabi kata wa'auzubillah min an tudrikuhum. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan orang-orang Ansar, orang Muhajirin, maaf. Nabi duduk dengan Muhajirin, Nabi kata ya ma'syaral muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, hei puak-puak Muhajirin, 5 perkara. 5 perkara apabila kamu diuji, wa'auzubillahi, aku minta berlindung Allah Ta'ala daripada kamu terkena benda ni. Ya ma'syaral muhajirin kan. Hei puak Muhajirin, 5 perkara. Di antara Nabi sebut, apabila kamu tak keluar zakat, muni'ul qatar, Allah Ta'ala akan tahan hujan. Maknanya hujan tak mari ni kerana apa? Sebab apa hujan tak turun? Sebab dosa manusia tak keluar zakat. Sehingga Nabi kata, laulal bahaim lam tumtur. Kalau tidak kerana binatang nak air, Allah Taala tahu je. Laulal bahaim, nescaya kamu tidak akan diturunkan hujan. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Banyaklah ni hadis ni dalam At-Tabarani, dia kata ni. Dengar ni. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Banyak lagi, dia ada 5 dosa. Tapi kita nak ambil tajuk kitanya. Kalau oleh kerana manusia ni tak keluar zakat, maka mereka dihalang daripada turunnya hujan. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau tidak kerana binatang nak hujan, Tuhan tak tahu hujan. Sebab dosa kita tak keluar zakat. Jangan main-main dengan zakat. Hari ni orang bayar zakat, tak bayar zakat. Ada juga orang bayar, ada tak bayar. Dia kata bayar zakat, buat apa kita bayar cukai dah? Jangan, cukai tu lain. Cukai tu orang kafir bayar, orang Islam bayar. Tapi zakat khas untuk orang Islam. Alhamdulillah, pihak kita, negara kita Malaysia, pihak kerajaan persekutuan telah membenarkan siapa dia bayar zakat, dia boleh potong daripada cukai pendapatan dia. Alhamdulillah, full 100%. Jadi untuk kita pergi pejabat zakat, kita bayar, boleh resit, boleh lepas dia punya lepas cukai pendapatan. Pasal itulah kalau orang bukan Islam nak marah tu memang ideologi lah kan. Pasal zakat tu untuk orang Islam je.
Ada juga setengah-setengah orang dia mengindir. Nah, pegawai-pegawai dia ni, orang besar-besar negeri, nak pergi bagi zakat juga. Tak usahlah. Zakat tu dalam masalah ibadat orang Islam. Tak usah duduk campur tangan lawak. Dia wakil rakyat ke, dia apa benda esko ke, tak payah cakap. Tapi setengah-setengah orang ni nak guna kuasa. Biarlah. Tamaklah kita para jemaah sekalian. Itu dia panggil cara minta hujan yang ketiga. Maknanya kita istihar cepat-cepat. Kita berjanji satu hari berkumpul di satu tempat, kita solat istisqa, dihadiri oleh imam besar, gubernur, raja ke, naib raja ke, menteri ke, mari hadir. Kemudian lepas pada tu ada kena khutbah. Lepas khutbah dia berdoa, balik dia punya kain. Itu cara yang terbaik. Cuma 3 cara boleh. Maknanya kita kata kalaulah kemarau tu sikit-sikit je, kita ambil cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Tapi kalau kemarau dah kemuncak, berasak dah panas, maka eloklah kita buat solat istisqa secara sempurna seperti yang telah kita belajar. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, at-ta'ahub li salatil istisqa, membuat persiapan untuk solat istisqa, dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.